Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, selamat datang. Assalamualaikum semua. Ku Nur Aliza, Ku Ismail, Muhammad Yusuf, selamat datang. Siti Fatimah, masuk-masuk. InsyaAllah hari ini kita nak bercakap tentang buah kulim. Buah ajaib. Kita kena ambil tahu juga. Buah ajaib. Saya panggil dia buah ajaib. Dalam, kalau tuan-tuan Google, salam ukhwah lah Ros. Selamat datang Ros, terima kasih. Setiap hari ada Roswati. Cik Sun, Cik Sun, Cik Puan Wirda, silakan. Hari ini nak cerita tentang buah kulim, buah ajaib. Buah kulim nama dia. Di Kedah ada satu tempat nama kulim. Memang buah tu berasal daripada kulim. Dibagi sempena dengan nama tempat tu. Jadi yang pertamanya kita bersama dalam live ni. Waalaikumsalam Mr. LKM. Ya, masuk. Selamat datang. Hari ni pun dia punya LKM pun selalu setiap hari ada. Jadi bila sertai live ni, kalau tuan-tuan yang masuk setiap hari ni, tuan-tuan punch dekat atas tu boleh. Dekat sebelah nama saya tu. Punch di situ. Masuk. Join dia punya live ni. Jadi kita akan ada senarai orang-orang yang biasa masuk, insyaAllah. Kita akan ada tujuan yang sama, matlamat yang sama, kita bakat buat sama-sama. Dan kita like, tap screen. Kita tap screen tu, tanda suka, tanda like. Kemudian kita share, tekankan butang share, salah satu butang dekat bawah tu, tengok ada share. Sharekan kepada, share copy link 4-5 kali. InsyaAllah kita akan dapat dimaklumkan kepada orang-orang lain untuk bersama-sama dengan live ni. Hari ni kita bercakap tentang macam mana nak beli kopi. Nak beli kopi, tekan dia punya dalam live ni kita ada satu dekat bawah tu ada bag tu kan. Kedai tu beli dekat situ. Tekan tu, beli dekat situ. Mr. LKM pandai tak beli dekat situ? Tekan tengok. Lepas tu ada kopi situ, tekan dekat kopi tu. Dia ada bagi harga dekat kita. Harga yang akan dibagi tu bergantung kepada berapa banyak diskaun yang TikTok bagi. Kalau harga kopi tu harga 39, kadang TikTok dia bagi diskaun RM2. Kemudian kadang dia bagi diskaun 5%. Kadang-kadang kalau kita tak pernah beli, bernasib baik TikTok dia bantu lagi, dia kurangkan lagi harga. Kadang-kadang sampai harga kurang daripada 35 pun ada. Jadi like, kemudian boleh share. Kita nak bercakap tentang buah kulim, buah ajaib. Ni kita kena ambil ilmu ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sihat dan sebagainya pun, kita boleh gunakan ilmu untuk bantu orang lain. Orang yang tak sihat kita bantu dengan sebab kita ada ilmu. Ini orang kata ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan boleh orang kata bagi nasihat, bagi cadangan. Orang sakit banyak. Terutama nanti kita nak cerita tentang buah kulim. Ajaib. Yang saya sebut ajaib tu sebab buah kulim ni buah hutan. Dekat hutan. Nanti saya tunjuk gambarkan buah kulim tu. Gambar buah kulim tadi saya dah siap dah. Gambar dia macam mana.
nak cerita tentang buah kulim, apa kelebihan dia. Jadi kemudian hari ni kita jual dalam beg kuning tu pun ada. Ada dalam beg kuning tu. Boleh beli dalam beg kuning. Hari ni kita bagi dia punya promosi dalam tu. Tuan-tuan mungkin kalau beli buah kulim hari ni, dalam beg kuning tu kalau satu botol harga 39, kalau beli 3 botol harga dia RM75. Itu tak termasuk lagi diskaun yang dibagi oleh TikTok. Diskaun voucher, diskaun apa. Tengok apa yang kita dapat melalui, kadang-kadang orang yang beli tu pun kadang-kadang dengan sebab dia penglibatan dengan TikTok bagi dia. Ya. Tekan button yang arrow tu dekat bawah tu. Tekan button yang arrow dekat bawah untuk share live. Tekan arrow kemudian copy link. Tekan arrow copy link. Ataupun tuan-tuan boleh share dekat WhatsApp. Sebab bila kita tekan arrow tu, dia akan keluar dekat WhatsApp tu. WhatsApp kawan-kawan yang kita rasa ada penyakit kencing manis, ada darah tinggi, ada jenis kencing tak lawas dan sebagainya. Hari ini kita nak cerita keajaiban buah kulim. Buah kulim, buah ajaib. Masuk, selamat datang. Zahara Haji Hamid Sharif, ya. 1937, Hamid Irasara. Selamat datang. Assalamualaikum semua. InsyaAllah kita manfaatkan pagi ni, insyaAllah. Hari ni insyaAllah saya tak cerita panjang. Kita akan dalam setengah jam ya. Kalau tuan-tuan tak ada soalan, tak ada apa, dah capai matlamat dia, dah bagi tu, kita akan ni. Sebab kita nak buat tiap-tiap hari. Kita nak buat tiap-tiap hari tuan-tuan. Supaya kita ada kekuatan. Kita, orang nak masuk pun setengah jam ya duduk. Jadi dia tak rasa lama sangat. Nak duduk sejam tu terlalu lama. Jadi kita akan ringkaskan dia punya penerangan tu bersesuaian dengan masa setengah jam yang ada. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Buah kulim ni macam saya sebut tadi, dia ambil sempena nama tempat di Kulim. Buah kulim ni ada orang bagi nama dia bawang hutan. Dia tumbuh di Malaysia ada, di Thailand ada, di Indonesia ada, buah kulim ni. Dan dia duduk dalam hutan, pokok balak. Itu buah kulim. Pokok kulim ni tak ditanam. Di kampung-kampung tak tanam. Tapi cumanya dulu kampung-kampung di antaranya ada di Kulim. Pokok kulim ni wallahualam sekarang ada ke tak lagi. Kalau orang Kulim boleh bagi tahu ada yang dia kata ada tempat yang ada pokok kulim yang senang nak pergi tengok, jom kita pergi buat live di sana. Tempat pokok kulim. Jadi kita nak cerita tentang buah kulim, buah ajaib. Dan orang yang ada sakit lagilah perlu duduk dalam live ni, dapatkan maklumat dalam masa setengah jam. InsyaAllah kita akan berhenti dalam 10.30 ataupun 10.40. InsyaAllah. Kita sama-sama dengar. Jadi orang dulu-dulu, dia menggunakan buah kulim ni sebagai perasa kepada makanan. Sebab buah kulim ni bau seperti bawang putih. Malah dia punya bau tu lagi menyengat daripada bawang putih. Menyengat tu maksudnya menusuk ke hidung tu. Bau buah kulim ni. Kilang kalau dia buat buah kulim ni, kalau dia masuk dalam mesin, kapsul dan sebagainya tu, kalau buat buah kulim ni, lepas daripada dia proses tu, dia kena basuh. Basuh dia punya mesin. Untuk kita nak gunakan untuk produk-produk lain. Dia tak boleh. Maksudnya buah kulim ni nak buat dia pun kena tunggu hari yang tak sibuk dan sebagainya baru boleh buat. Jadi kalau tuan-tuan memproses buah kulim, kalau tuan-tuan buah kulim tu tuan-tuan sakit, tuan-tuan tengok. Mari saya nak tunjuk buah kulim. Saya nak tunjuk gambar buah kulim. Duk cakap saja pun macam tak seronok juga. Okey. Kita tengok gambar buah kulim. Okey, jelas tak nampak? Nampak jelas tak? Buah kulim, tolong bagi feedback sikit.
Ni buah kulim. Ni gambar buah kulim. Ya. Tuan boleh Google, tengok buah kulim. Di dalam di dalam boleh Google tengok. Okey, orang dulu-dulu dia gunakan buah kulim ni untuk sebagai campuran untuk masak, nak buat gulai, nak buat apa. Dia gunakan di dalam masakan. Kemudian sebab tu di antara kenapa orang dulu-dulu lebih sihat daripada orang sekarang, disebabkan oleh pemakanan juga. Dulu orang banyak gunakan herba-herba dalam makanan dan sebagainya. Sekarang ni makanan fast food. Mana ada nak pakai ulam-ulam ni. Makan burger. Memang ada sayur-sayur tapi mana ada ulam-ulaman kita. Yang baik seperti buah kulim tu nak masuk dah ni. Tapi buah kulim ni unik sikit. Busuk dia. Bukan nak kata busuk. Busuk tu bau bawang putihnya tu kuat. Kalau tuan-tuan sebab buah dia tu di dalam ni ada isi dia. Nanti tengok dia ada isi dia macam apa saya nak sebut. Buah dia besar buah pinang. Jadi buah tu dia ada dia punya orang kata garisan-garisan tu. Kalau nak ikut apa dia panggil ilmu herba ni. Dia panggil ilmu yang Allah ciptakan benda-benda ni, kadang-kadang dia punya bentuk dia tu menunjukkan kegunaan dia. Dia seperti ada untuk saraf-saraf. Seperti saluran-saluran darah. Jadi dia baik untuk orang kata untuk peredaran darah. Selamat datang. Ustaz Zaki dah masuk. Tijah Khamis. Jadi yang pertama kita nak tahu sejarah dia tu. Dia dah digunakan dalam masakan sekian lama. Dipanggil sebagai bawang hutan. Ada di Malaysia, di Thailand ada, di Indonesia pun ada. Dia ada dalam hutan. Jadi banyak sekarang ni orang asli masih lagi menggunakan. Banyak di Gua Musang. Orang-orang asli di sana menggunakan. Mereka banyak yang mencari buah kulim untuk pasaran yang ada ni. Okey. Jadi kita nak tengok juga buah kulim ni adalah, saya nak sebut kata buah ajaib ni dengan sebab dia tidak ada banyak kajian mengenainya. Walaupun begitu, Universiti Putra Malaysia ada membuat kajian sikit. Saya ingat Universiti Putra yang di Bintulu. Saya rasa ada bahagian di Bintulu tu forestry. Saya juga dulu belajar di Universiti Putra di Semengguk. Masa tu belum ditukar. Saya di Sarawak juga, di Kuching, Semengguk. Tahun berapa lama? Orang lama tak payah cerita tahun berapa. Dan selepas tu memang dia, pada ketika saya di sana tu dah memang ada perancangan untuk pindah ke Bintulu. Dan sekarang ni kalau saya ingat bahagian forestry tu Universiti Putra di Bintulu. Antaranya ada sedikit kajian yang dibuat. Forestry ni dia kajilah tentang pokok-pokok hutan ni. Antaranya pokok kulim. Yang kita ada buah kulim pada hari ini. Okey. Jadi kita nak tahu kenapa buah kulim ni buah ajaib. Yang pertamanya bagi saya yang memasarkan buah kulim ni, yang memperkenalkan buah kulim ni, yang menggunakan buah kulim ni. Jadi saya sebut buah ajaib tu ni sebab dia tidak ada kajian yang terperinci. Tak ada. Dan dia dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang kita, kalau tuan-tuan penyakit yang kronik, contohnya buah pinggang, tuan-tuan ada stage 3, stage 4. Tuan-tuan amalkan buah kulim, insya-Allah dia punya akan beransur pulih. Itu saya nak sebut. Tapi buah kulim ni dia lebih orang kata terkenal dengan dia punya kebolehan dia
untuk memperbaiki orang yang ada masalah ginjal, kidney ataupun buah pinggang. Dan selalunya orang yang ada masalah buah pinggang ni adalah orang yang ada penyakit 3-4 serangkai tu. Terutamanya kencing manis. Kencing manis tu akhir kalam orang kata. Akhir kalam dia akan menyebabkan komplikasi penyakit, penyakit teruk dan antaranya gagal buah pinggang, gagal ginjal. Ginjal dia gagal. Dia kena gunakan mesin hemodialisis. Seminggu 3 kali kena guna. Seminggu 4 kali. Seminggu 2 kali bergantung kepada seriusnya. Kalau tak buat macam tu, mungkin dia mati dengan sebab darah dia tak boleh dicuci oleh buah pinggang. Buah pinggang. Nombor 4 tu kopi apa? Kopi kowi. Kopi kowi tu bagus untuk sendi dan kencing manis darah tinggi boleh. Tapi kopi tu kita Kak Long Kak Long yang kopi tu kopi kowi. Kopi kowi tu kopi daripada herba dia panggil honey goat daripada China. Dan kita fokuskan dia kepada orang yang sakit lutut, masalah sendi. Dan dia juga untuk orang kencing manis. Elok ya. InsyaAllah kita ada banyak testimoni. Nanti kita cerita tentang sendi pula. Ini kita nak cerita tentang buah kulim. Bagaimana dia boleh membantu. Jadi buah kulim ni eloklah orang yang ada kencing manis tu yang duduk ambil ubat hospital sekian lama, ambil buah kulim. Tuan-tuan, kita macam ni. Kadang-kadang orang dia nak guna ni, dia payah, dia tengok, dia nak. Orang sekarang tuan-tuan, minta maaf banyaklah kalau saya nak cakap. Orang sekarang ni nak bukti saintifik, nak berkajian, nak semua macam-macam. Tapi tuan-tuan percayalah, buah kulim ni adalah orang, kita nak tengok herba ni adalah amalan turun-temurun. Turun-temurun, generasi ke generasi, ribuan tahun. Yang ajak ni siapa? Allah lah ajak kepada hamba-hamba dia. Untuk nak dapat. Tapi cumanya, saya nak sebut buah kulim ni sebab dia dekat Malaysia. Waalaikumsalam. Ya, Cikgu Man. Ya. Ini orang kuat, Bushra Marketing. InsyaAllah nanti buah kulim ni kita keluarkan melalui Bushra Marketing. Cikgu Man, Ustaz Zaki, Haji Din, Saudara Khidir. Jadi, kita selalu nak tengok dia punya kajian saintifik dan sebagainya. Kalau ada kajian saintifik dan sebagainya, kita makan ubat tu tak lega pun tak apa. Minta maaf lah tuan-tuan cakap macam tu. Sebab tu saya kata, kadang-kadang orang duk berubat sekarang ni dengan ubat yang tak menyembuhkan. Tuan-tuan pergi makan ubat hospital, ubat kencing manis, ubat darah tinggi. Memang doktor kata ubat tu tidak menyembuhkan. Tuan-tuan kena sembuhkan dia. Apa kalau tuan-tuan makan ubat hospital dan tuan-tuan jaga makan tu, baru tuan-tuan boleh membetulkan keadaan. Tapi kebanyakan kita makan ubat hospital, tengok dia pergi hospital tu dah 20-30 tahun, daripada umur dia 50 sampai 20 tahun, sekarang 70, duk pergi dekat doktor tu, makan ubat doktor, akhir sekali tu buah pinggang dia rosak. Tapi dia tak marah pun kat doktor, tapi ada juga orang yang tanya doktor. Doktor duk bagi saya makan ubat ni sebab apa tak sembuh-sembuh? Bukan penyakit saya ni daripada kencing manis saja. Sekarang ni darah tinggi pun kena juga. Dan gout pun kena juga. Lepas tu perut jadi gastrik. Waalaikumsalam. Ya, Saudara Osman. Ini terima kasih selalu masuk dalam saya punya ni. Okey. Sekarang lewat masuk urusan Bushra sebagai macam. Memang, Cikgu Man. InsyaAllah. Itu tanda-tanda kejayaan tu. Sibuk. Puan Izan sila masuk. Nak cerita tentang buah kulim hari ni. Buah kulim hari ni. Tuan-tuan, saya offer dalam beg kuning tu, 3 botol RM75 je.
Beli dekat beg kuning. Kita tak ada selalu tuan-tuan. Nanti saya tukar dah harga dia. Hari ni masa live Masa live saya jual dengan harga tu. Tak live nanti kita dah. Hari ni tuan-tuan boleh lagi. Lepas live ni sampai petang sampai esok. Boleh lagi. Nanti saya akan tukarkan harga dia. Okey. Jadi kalau kita ada masalah, kita kena merawat sampai sembuh penyakit tu baru kita selamat. Jadi saya sebut macam tu, kalau tuan-tuan yang duk amal, ubat hospital, makan kencing manis, darah tinggi dan sebagainya, antaranya tuan-tuan elok ambil buah kulim. Ambil buah kulim tu dengan sebab buah kulim tu akan membantu menjaga buah pinggang kita. Okey. Apa dia punya khasiat buah kulim ni? Sebab tu saya kata, kalau di China ni dia ada teknologi dia tu. Contohnya, tuan-tuan, kopi yang Kak Long cerita ni, kopi ni tadi, nombor 4 ni. Kopi Kowi. Kalau di China, honey goat tu, herba dia tu, dia boleh ekstrak bahan ubat tu saja keluar. Bahan ubat saja. Kita nak berapa persen? 2%, 3%, 4%. Sampai harga dia jadi ribu-ribu. Sekilo 4,000, 5,000 pun ada. Sekilo 10,000 pun ada. Ya tuan-tuan, mahal. Sebab teknologi dia. Sebab tu saya kata kita di Malaysia pun kalau kita kaji di dalam buah kulim tu apa yang ada, insya-Allah kita boleh buat ubat yang baik untuk orang yang ada kencing manis. Jadi saya lontarkan kepada pihak-pihak yang berwajib, yang berminat research, profesor di universiti bahagian buat. Pasal apa tak buat? Buat pasal buah kulim ni. Dah orang guna banyak. Banyak dah orang sembuh buah pinggang dengan buah kulim. Pasal kita tak mau buat kajian. Itu yang patut diberi keutamaan. Baru ada harapan, bagi harapan kepada orang yang ada masalah ginjal ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak cek lagi lah pula. Taklah semua kita rajin nak cek tuan-tuan. Kadang orang nak cek macam mana. Kalau kita nak pergi hospital ni, jumpa doktor ni. Kalau hari tu memang tak boleh buat apa dah. Kadang-kadang kalau jumpa pergi pukul 8 pagi, pukul 1, pukul 2 pun baru boleh ambil ubat balik 4-5 jam. Kadang-kadang orang tak larat lah. Macam tu. Kadang ada orang tu yang dia malas, dia buat tak tahu aja. Itu duk yang kena stroke, yang kencing manis kena potong kaki. Sebab tu antaranya yang berlaku. Jadi kita buah kulim ni sebagai amalan yang baik untuk ginjal dan masalah yang berkaitan dengan saluran kencing, dengan urinary system. Yang berkait dengan sebenarnya urinary system tu masuk buah pinggang lah. So dia baik untuk orang yang ada yang berkaitan dengan urinary ni. Antara salah satunya adalah batu karang. Tak sat kawan taman saya tak sama ambil 3 botol buah kulim sebab dia dah biasa makan. Memang dia ada masalah tentang buah pinggang. Dan dia pun beritahu, kata bila dia makan buah kulim ni, insya-Allah kalau dia cek doktor tu, sebulan kadang doktor bagi 2 bulan ataupun sebulan sekali pergi cek, keadaan buah pinggang tu semakin baik. Tapi tuan-tuan tak payahlah duk abang kalau doktor kata tuan-tuan makan buah kulim, tak payah. Doktor-doktor ni dia bukan nak percaya sangat. Dia duk kira ubat dia saja. Bukan semua doktor macam tu. Ada doktor yang baik, yang okey. Tapi ada doktor yang tuan-tuan habaq kat dia, makan buah kulim ni, dia cekah, dia marah. Apa ni tak ada kajian apa-apa semua. Jadi kita jadi masalah. Tak payah duk cerita kat dia tuan-tuan. Ada ditanam tak di mana negara selain di Malaysia? Tak ditanam, Syahrizan, tak ditanam. Ni pokok hutan, pokok balak. Sekarang ni banyak dalam hutan. Di Gua Musang, orang asli di sana. Ya, tak ditanam. Kecuali esok ni kalau dah ada keperluan yang banyak, ada research yang mungkin ada lah. Kita bolehlah tanam. Mungkin bahagian perhutanan tu boleh tanam balik. Pada hutan-hutan simpan dan sebagainya. Untuk digunakan. Diceritakan juga, buah kulim ni kalau dalam hutan, kalau musim dia ada musim dia. Musim dia berbuah tu, kalau jatuh buah kulim tu di bawah, antara yang makan dia pelanduk.
pelanduk ni makan dia punya buah kulim ni. Sehingga kan ada yang diceritakan bahawa pada musim buah kulim tu, kalau kita makan daging pelanduk tu pun, daging rusa dan pelanduk ni makan buah kulim ni, antaranya kita akan rasa rasa dia punya orang kata daging tu rasa buah kulim. Punya kuat dia punya ni. Syarizan, ya, hutan di Malaysia, di hutan Indonesia ada tak? Ada. Tuan-tuan Google tu, kalau saya tengok di Indonesia pun ada buah ni. Di Thailand pun ada. Tapi mungkin kita panggil lain-lain lah. Tengok Google tu, tengok buah kulim, kita tengok dia punya buah tu. Cari tengok di pasar-pasar di Indonesia. Syarizan dari Indonesia kan? Jadi tuan-tuan boleh. Jadi sekarang ni ada orang jual buah kulim sekarang lebih mahal. Sebiji kadang dia jual RM5. Sebab orang dah tahu kan dia punya khasiat. Jadi ada yang jual sebiji RM5. Sekilo berbelas-belas ringgit juga. Serbuk dia tu saya biasa beli sekilo RM500. RM500. Ada orang jual RM500 dia punya serbuk. Tuan-tuan nak serbuk pun saya boleh jual. Sekilo RM350. Tapi dalam beg kuning saya tu ada serbuk juga. Kalau tuan-tuan beli 100 gram, RM35. Yang nak yang serbuk pun tak apa. Serbuk tu maksudnya kita campurkan dalam, kalau kita minum kopi, ambil yang serbuk tu, campur dengan kopi sikit. Ya, macam ni tak? Mahal. Buah kulim. Kalau benda jadi ubat, jadi memang mahal lah. Satu lagi, kalau buah tu orang kaya suka, jadi mahal. Yang ekonomi kuat apa? Orang Cina kan? Buah petai tengok. Dulu tak berapa harga. Bila sekarang Cina pun suka makan petai. Jadi mahal. Dengan sebab Cina suka beli. Okey. Kalau kedai, satu kedai makan tu, kalau Cina masuk, tanda sedap lah tu. Dia asal satu tanda dia. Sebab Cina ni dia pilih yang sedap. Dia tak kira duit. Berapa kena bayar, dia tak kira. Dia kira sedap ya. Ya, Syarizan, mahal buah kulim tu. Jadi kita nak cerita tentang kelebihan buah kulim ni. Satu, masalah ginjal, masalah batu karang. Saya ada bagi makan batu karang keluar. Yang ni produk yang saya bagi sendiri. Sebenarnya tuan-tuan, buah kulim ni asalnya saya jual baru dalam 2 tahun kot. Sebelum tu, walaupun saya dah dalam perniagaan ni 10-15 tahun dah, tapi saya tak pernah jual kulim, baru setahun 2 yang lepas. Dengan sebab saya tengok terlalu banyak orang bagi dia punya testimoni. Serbuk buah kulim campur dalam kopi. Cara makan macam mana? Sudu kecil ke? Suka tanya. Okey, Syarizal macam ni. Kalau serbuk buah kulim tu, kalau kita punya buah kulim, ini saya punya buah kulim. Kalau dalam beg kuning tu dia tulis anti-tok. Kowi anti-tok. Botol warna hitam ni. Dia ada 60 biji. Satu biji 300 gram. 300 gram. 300 miligram. Bukan 300 gram. Jangan satu kutu kecil. Satu kutu kecil tu banyak tu. Satu kutu sudu kecil tu 5 gram. Sebab tu jadi susah sikit. Kita nak ambil ujung sudu je. Macam mana saya nak cakap? Satu kecil tu, satu sudu kecil, kalau paras, dia lebih kurang dalam 5 gram. 5 gram adalah 5 gram tu adalah 5,000 miligram. 5,000 miligram, kalau 3,000 miligram tu dalam 10 kapsul. Saya ingat 15 kapsul ada satu sudu kecil tu. Jadi kita tak payah ambil ujung saja. Agak-agak rasa kita dah rasa buah kulim tu okey. Ambil ujung sudu je. Try dulu. Sebab dia jadi rasa dia jadi tak sedap. Takut kita tak lalu. Sebab tu saya tak jual, saya tak galakkan beli yang serbuk dengan sebab yang ni dalam kapsul ni senang kita. Ya. Itu pun kadang-kadang ada orang yang sendawa tu dia rasa macam bawang putih.
Tapi tak apalah untuk kesihatan. Mungkin orang yang tak biasa ambil dia rasa macam tu. Tapi kalau saya dah biasa, saya tiap-tiap hari, saya dah lama, dah setahun lebih dah. Sejak saya jual ni tiap-tiap hari saya ambil buah kulim. Antara kelebihannya dia bagi lawas untuk penghazaman. Okey. Jadi kita untuk batu karang memang ada saya bagi yang keluar dah. Ada saya bagi untuk orang yang badan dia gatal. Ada masalah gatal badan, fungus. Makan, Masya Allah. Dia ada side effect tak jika berterusan minum kopi buah kulim ni? Oh, insyaAllah tak ada. Tuan-tuan, herba ni macam ni. Ilmu dia macam ni. Walaupun kalau kita overdose ni ada satu benda. Contohnya vitamin C, tuan-tuan. Vitamin C. Vitamin C tu kan daripada limau. Tuan-tuan kalau ambil overdose dia akan cirit dan sebagainya. Itu maksudnya overdose tu tak boleh, dia akan datang. Tapi tuan-tuan, kalau herba ni biasanya dia punya kesan-kesan sampingan itu dari sudut badan jadi panas macam tu saja. Dia tidak ada kesan-kesan negatif yang nak orang kata nak diambil oleh orang kata kesan-kesan negatif jadi penyakit lain dan sebagainya. Tidak. Mungkin badan rasa panas. Kan? Begitu. Jadi kalau kita ambil kopi buah kulim ni boleh minum berterusan. Kita pun bukan nak minum banyak. Kita tak minum banyak. Kita mungkin minum satu hari pagi, satu kali petang. Dan kadang-kadang dia punya dalam buah kulim ni, nanti saya bagi tahu tengok apa yang ada dalam buah kulim. Mengikut kajian daripada Universiti Putra tu, ada bahan-bahannya. Kalau buasir boleh makan tak? Memang boleh. Muhammad Ali, memang baik untuk buasir. Di antaranya yang disebut tu tentang buasir. Sebab dia melawaskan buang air. Melawaskan buang air. InsyaAllah untuk buasir sangat baik. Memang salah satu daripada testimoni yang ada ni adalah untuk buasir kalau dia sebut di situ. Dan juga orang yang diabetes, orang kencing manis kalau kita makan insyaAllah dia turunkan gula. Saya dah ada yang saya bagi. Dan insyaAllah saya sendiri pun menggunakan buah kulim ni untuk diabetes. Kan? Saya ada diabetes daripada umur 40. Tapi saya tak pernah makan ubat hospital. Tak pernah. Dan saya masih jaga makan dan juga kita jaga dia punya ambil suplemen. Bahan apa lagi yang ada dalam buah kulim yang tuan keluarkan ni? Okey, sekejap lagi saya ni. Tapi buah kulim yang saya keluarkan itu pun memang pure. Tidak ada campuran apa-apa. Memang saya sebut tadi, dia punya buah kulim ni, dia sebesar buah pinang tu. Dalam tadi saya ada tumbuk, dia punya isi dia macam, apa kita nak sebut lah. Isi dia lembut sikit. Kalau kita tengok dia punya kalau kelapa kan ada dia punya kumbui dalam tu. Dia ada kumbui. Macam tu, lembut dia. Jadi kalau orang nak minum air, dia rebus. Tapi banyak orang yang komplain kata kalau rebus nanti satu rumah akan bau. Dia punya uap tu. Jadi lebih baiklah ambil dalam bentuk kapsul ni. Dalam bentuk kapsul. Tuan-tuan boleh pergi ke apa, dia tidak pahit tetapi bau dia tu. Dia bau tu, dia bukan pahit, dia sebab bau, dia berbau macam bawang putih tapi sebab dia kuat sangat. Kan bawang putih ni kalau kita masuk dalam masakan kita bubuh sikit saja. Tetapi dengan sebab walaupun kita ambil sikit tapi dengan sebab kekuatan itu lebih kuat, dia punya bau tu lebih kuat banyak kali ganda daripada bawang putih tu, menyebabkan dia kita jadi susah sikit nak ambil dia kalau dalam bentuk kita nak rebus dan sebagainya. Jadi disyorkan ambil dalam bentuk tu. Tapi tuan-tuan nak serbuk juga, ambil kot dan nak campur dengan masakan, nak ganti bawang putih boleh cuba tengok. 100 gram tu RM35. Kita akan hantar. Harga borong ni ini harga borong kalau sekarang ni dia punya buah kulim ni kita tak masuk lagi dalam sistem.
Sekarang ni kita offer hari ni 3 botol 75. Kita boleh jual 39. Kita beli 25, kita jual 39. Jual 40. Boleh dalam pasaran macam-macam harga jualan. Jadi kita boleh berniaga. LKM kalau mesej saya boleh nanti. Kalau buah kulim ni boleh lagi. Kalau produk yang dalam Bushra macam kopi tu dia sama aja. RM35 beli, RM35 juga. Sistem yang bagi bonus. Tapi buah kulim ni kita belum siap lagi. Jadi saya jual yang saya duk jual ni. Yang ni yang saya punya sendiri. Jadi kalau yang nak berniaga tu boleh hubungi saya nanti. Kalau nak 10 botol ke 20 botol ke nanti kita boleh kira harga dia. Jadi itu dia punya kelebihan. Ustaz Hairul ni sahabat lama. Sahabat seperjuangan. Assalamualaikum Ustaz. Jadi kita nak sebarkan faedah ini supaya orang yang kencing manis darah tinggi ni dia boleh mengelakkan daripada buah pinggang dia tu rosak. Dengan sebab dia amalkan juga. Nanti kita ya Ustaz, selamat datang. Jadi kita ni kan juga dia punya buah kulim ni. Buah kulim ni antaranya kita nak selamatkan orang-orang yang ada kencing manis dan ada masalah ginjal ni daripada ginjal dia rosak. Dia buat macam mana bagi sembuh? Wallahu a'lam. Ada seorang pelanggan saya di Dungun, Terengganu. Semasa saya jual buah kulim ni, saya jual je lah. Saya pun dah tahu buah kulim. Saya anggap orang dah tahu dah. Yang beli tu orang tahulah, ada khasiat lah. Tapi dengan sebab dia ni duk beli, habis dia beli. Saya pun tanya dia. Tuan ni beli buah kulim ni untuk apa? Lalu dia pun sebut dekat saya. Oh, dia kata dulu saya punya buah pinggang dulu, dia punya stage 3A. Sekarang apabila saya dah amalkan buah kulim ni, dah turun kepada stage 2. Jadi tuan-tuan kan kita seronok kalau kita boleh bantu orang. Kita boleh bantu orang dengan produk kita. Jadi dia membeli dengan sebab nilai ubat tu bagi nilai yang lebih kepada duit dia. Jadi tuan-tuan tak serut terima bila dah dia rasa dia beli tu bermanfaat kepada kesihatan dia. Jadi kita akan dapat pelanggan yang berterusan. Sampai sekarang dia duk guna. Dan kawan-kawan di taman saya yang duk ambil, ada orang-orang yang biasa ambil, memang dia akan ambil tu. Sama juga dengan kopi kowi tu, orang sakit sendi. Kalau dia dah makin lega, kita akan dapat orang kata pelanggan yang berterusan insya-Allah. Dari segi orang yang nak berniaga, ini benda-benda yang baik yang kita boleh berniaga, yang orang dah tahu dan yang bermanfaat kepada orang lain. Okey. Saya nak tunjuk apa lagi yang ditulis dia punya kandungan. Saya tunjuk sekali lagi dia punya gambar buah kulim ni. Buah kulim. Tengok yang gambar tengah tu dia punya isi dia dalam. Dia besar buah pinang ya. Dalam isi dia. Isi itulah yang dia ambil untuk kita buat dia punya kapsul tu. Dikeringkan kemudian jadikan serbuk. Kalau kita tak ada penyakit buah pinggang atau lain-lain penyakit, boleh tak orang tu yang sihat amal minum kopi tu? Betul. Itu yang terbaiknya macam tu. Kita nak jaga, mencegah lebih baik daripada merawat. Sebab tu saya supalah. Kalau orang yang kena kencing manis tu, sebenarnya kencing manis tu sendiri bukan dengan sebab ubat hospital, bukan dengan sebab apa-apa, dengan memang sebab penyakit tu, dengan sebab gula yang tinggi dalam darah itu, ada banyak proses dia yang menyebabkan sel tu rosak, dan bila sel tu rosak, dia akan menyebabkan orang kata organ-organ kita jadi rosak, termasuk buah pinggang, termasuk jantung. Jadi tuan-tuan kita kena ambil sebagai langkah untuk kita. Lagipun dia bagus untuk penghazaman, orang yang ada angin dan sebagainya, untuk buang air bagi lawas. Bukan setakat untuk buah pinggang lah. Jadi kita makan. Macam saya pun,
Okey, buah pinggang okey tapi saya makan. Saya makan untuk orang kata kawal gula. Jadi kita kena kawal makan yang utama. Pertama sekali kawal makan. Nanti kita akan cerita tentang macam mana kita nak jaga makan kita. Kemudian yang keduanya, suplemen ni sebagai tambahan. Sama dah tuan-tuan, kalau makan ubat hospital, yang utamanya nak merawat, makan. Yang keduanya, ubat hospital. Kalau tuan-tuan boleh buat macam tu, insya-Allah nanti doktor akan kurangkan ubat hospital yang tuan-tuan dah membuat makan tu. Jadi ini yang kita nak kena ambil perhatian. Okey, saya nak tengok tadi. Okey, kandungan dalam dia, kalau ikutnya, saya pun tak perasan sebab dalam artikel ni dia pun tak sebut berapa banyak bahan. Saya rasa macam dalam 10 gram. 10 gram 10 gram dia punya buah kulim tu ada 918 miligram kalium. Kalium ni potasium. Kalsium dia ada 241. Kalsium baik untuk tulang, tuan. Sebab tu tuan-tuan kalau makan buah kulim ni kalau nak amalkan untuk kesihatan, makan dua-dua ni. Buah kulim dengan ni. Ni yang saya amal setiap hari. Saya cerita yang saya amal, insya-Allah tulang, sendi, nak semayang boleh turun macam biasa. Kita tak turun. Kita tak turun tangan dulu, kita turun lutut dulu. Ada satu ustaz tu dia kata, mana turun dulu, tangan ke lutut? Dia kata, lutut lah turun dulu. Tengok kapal terbang. Kapal terbang, dia turun. Kaki dia dulu, lutut dia dulu. Itu. Sehari boleh tak 2 atau 3 kali kopi buah kulim ni? Syarizan, yang ni bukan kopi buah kulim. Buah kulim saya dalam kapsul saya. Saya tak ada kopi. Belum buat lagi. Dan saya rasa macam tak buat lah kopi. Saya nak tumpu pada kopi ni. Nak makan buah kulim, ambil yang kapsul. Tapi kalau kopi kowi ni pun, kita boleh ambil 1 hari 3 kali, 4 kali, tak ada masalah. Dan dia untuk sendi dan tulang. Untuk kecil manis, darah tinggi juga. Tapi utamanya macam sebut tadi, jaga makan. Bersama dengan suplemen, kalau ubat doktor pun bersama dengan ubat doktor, jaga makan. Okey. Lepas tu ada kalsium 241 miligram. Tinggi tu tuan-tuan kalau kita tengok. Bukan daripada mungkin dalam 10 gram. Phosphorus ada 343, magnesium 91 miligram. Tinggi magnesium. Lepas tu ada iron, ferrum, besi, zat besi 2.67 miligram. Tu tak tinggi sangat. Kemudian zinc ada 1.41. Tapi yang menarik tu kalium dan juga kalsium. Kalium tu potasium. Kalsium ni baik untuk tulang dan sendi. Kalau gu dengan kopi tu tadi, dalam kopi kowi tu pun banyak lagi kalsium pun banyak. Jadi tuan-tuan ambil suplemen ni saja. Kalau tuan-tuan minum susu yang ada banyak, Roswati kombinasi terbaik kopi kowi dan kapsul buah kulim. Ya betul. Itu kombinasi yang baik. Sehari boleh minum 2 kali, 3 kali kopi. Kemudian buah kulim ni boleh ambil. Kalau kita tak ada masalah apa, ambil 1 malam, 1 pagi je. Jadi 1 botol 60 kapsul ni kita boleh amalkan selama sebulan. Kalau tuan-tuan beli 1 botol 39 hari ni, mungkin ada diskaun sikit kat TikTok ni. Kalau tuan-tuan beli 3 botol untuk 3 bulan, harga je 75 saja. Dengan diskaun saya ingat mungkin tinggal 70. Untuk 3 bulan. Sebulan RM25. Untuk kita amalkan nak jaga buah pinggang kita supaya tidak rosak. Allah tuan-tuan, orang yang kena hemodialisis ni tuan-tuan, minta simpang. Jadi orang yang kecil manis ni berisiko untuk kena komplikasi yang orang kecil manis kena tu, berisiko kepada dia. Maksudnya kemungkinan dia kena tu, persen dia tinggi dengan sebab dia ada. Okey Syarizan, sekejap saya cerita nah. Dengan sebab dia ada kencing manis. Okey, dalam kopi ni, yang pertama kopi ni menggunakan stevia sebagai pemanis, tidak ada gula.
Jadi cukup sesuai untuk diminum oleh orang yang ada masalah diabetes. Okey. Dan juga sesuai untuk orang yang ada darah tinggi. Nanti orang darah tinggi kata, boleh tak orang darah tinggi minum? Boleh. Ada dah orang tanya. Saya nak sebut siap-siap. Dengan sebab dalam herba ni, dalam kopi ni ada satu ekstrak herba yang dipanggil sebagai horny goat. Kalau dalam Cina dia panggil yin yang ho. Dalam bahasa Melayu tak ada. Dengan sebab tak tumbuh dekat sini. Tak ada bahasa Melayu. Jadi kita guna bahasa Inggeris. Inggeris pakai honey goat. Ni ada cerita dia panjang juga macam mana boleh nama honey goat tu. Tapi tak apa. Dalam honey goat tu ada satu bahan. Nama dia ikarin. Ikarin ni adalah jenis flavonoid ataupun bahan aktif yang ada di dalam herba tu yang dapat memainkan peranan. Peranan dia apa? Peranan dia menghalang, orang kata, tulang daripada haus. Itu yang pertama. Yang keduanya, ikarin tu juga dia akan meredakan peradangan. Ya, bengkak-bengkak dia redakan. Peradangan di semua tempat. Tuan-tuan, peradangan yang ada masalah. Perut kita bengkak, ada peradangan, ada luka. Jantung kita pun ada luka. Saluran darah kita luka. Ada yang mengatakan bahawa jantung tersumbat sekarang ni, mengikut ilmu kesihatan sekarang ni, asalnya daripada pembuluh darah yang luka. Pembuluh darah yang luka tu yang akan kolesterol datang berhimpun di situ untuk nak baikkan luka tu. Low density lipoprotein tu, dia akan datang ke situ untuk tujuannya membekukan darah yang luka tu. Baik sebenarnya, low density lipoprotein. Yang masalahnya, masalah peradangan tu. Inflame yang berlaku kepada pembuluh darah. Jadi tuan-tuan minum yang ni. InsyaAllah dengan ilmu yang kita ada, dengan harapan kita kepada Allah SWT, ikhtiar kita, InsyaAllah kita selamat lah. InsyaAllah. Sebab Allah, peraturan Allah tu macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita berdoa tanpa ikhtiar, peraturan Allah akan turun juga kepada orang-orang yang hanya berdoa, tak berusaha. Kan? Dalam apa saja sekalipun. Jadi kita nak supaya kita, lepas tu satu lagi, kesan dia memadatkan tulang. Orang yang ada osteoporosis, terutamanya orang perempuan yang usia menopause. Tuan-tuan tak apa, tuan-tuan duk tanya soalan ni tak apa, saya akan sambung lagi. Ada soalan lagi, kita jawab lagi. Tak apa. Saya tak ada kerja apa. Ini antara tugas dan kerja saya. Sekali kita cerita juga bab ekonomi rumah. Dekat atas tuan-tuan tu ada kan? Projek ekonomi rumah, insyaAllah. Antaranya projek yang kita nak buat. Okey, siapa nama tadi? Syarizan. Syarizan. Jadi kita ada 3 tindakan tu. Osteoporosis ni maksudnya tulang semakin mereput. Dia berongga. Dengan sebab proses tulang menggantikan tulang itu menjadi tidak cekap. Terutamanya dengan sebab orang yang semakin tua tu, dia punya hormon estrogen menjadi semakin kurang dikeluarkan dengan sebab proses penuaan. Orang tua, perempuan yang menopause, lagi pula estrogen dia turun terus. Sebab tu perempuan yang menopause ni antaranya dia akan menyebabkan tulang dia menjadi, lutut dia menjadi sakit. Kadang lutut dia sakit terus apabila dia tak turun haid dah, bila dia start menopause. Jadi kita kena amal. Jadi perempuan-perempuan yang umur 50 ni elok amal. Takkan nak tunggu sakit lagu baru nak amal. Kalau dah kita ada pendapatan, kita ada duit pun banyak, haji pun pindah, Mekah pun pindah, ataupun yang nak pergi Mekah, nak pergi haji lagi pula. Duk sakit lutut sekarang ni, tuan-tuan kena ambil ikhtiar. Satu ikhtiar yang baik, dan kita nak ikhtiar tu bukan kita saja-saja pergi buat kopi macam ni, dengan sebab ada kajian dah ni yang saya sebut ni. Di China tu mereka advance daripada kaji sampai macam tu.
Apa yang berlaku? Sebab tu saya kata kalau di Malaysia pun kita ada kajian terperinci. InsyaAllah nanti kita boleh buat produk-produk daripada buah kulim yang bagus. Peringkat umur yang boleh mengamalkan kopi koi ni kanak-kanak boleh minum tak? Kalau kanak-kanak pun kena 10 tahun ke atas. Kalau nak minum pun satu cukup, satu hari. 10 tahun ke atas bagi dia besar sikit. Untuk bagi tenaga. InsyaAllah. Okey, jadi okey, tuan-tuan dah share. Terima kasih kepada yang share. Yang belum bersahabat dengan saya, kita bersahabat nanti. Kalau saya ada live nanti, dia akan bagi tahu, dan insyaAllah kita nak live sekurang-kurang pun setengah jam lah. Tapi kalau tuan-tuan ada soalan dan sebagainya. Okey, kita nak cerita tentang bagaimana kita boleh membangunkan ekonomi umat Islam. Sikit je saya nak cerita. Nak melaksanakan. Hari ini saya dah mula melaksanakan. Kemarin saya cerita tentang macam mana kita nak guna koko. Koko ni senang sikit. Koko ajwa, gold. Senang sikit sebab di rumah semua orang minum koko. Minum Melo, minum Vico, minum macam-macam. Dia punya hak keluarga lah, apalah, apa semua nama koko tu macam-macam. Jadi saya nak sebut kata, kita boleh memulakan projek ekonomi ummah ini dengan kita menggantikan koko di rumah kita tu dengan koko ajwa gold. Kita ganti saja. Dan kita nak suruh tuan-tuan buat, mengajak orang menggunakan tu satu. Kemudian bagaimana kita nak buat supaya kita nak bagi manfaat sumbangan kepada kumpulan-kumpulan tertentu. Contohnya saya duk sebut kata eloknya kita buat di surau dan masjid. Tuan-tuan, pagi tadi saya sembang-sembang dengan Tok Imam di surau. Yalah, kawan-kawan saya duk sembahyang sekali tiap-tiap hari kan. Jadi ceritalah kat mereka, apa yang kita nak buat ni, kita kena bangunkan ekonomi, kita kena adakan networking, kita kena ada rangkaian-rangkaian. Rangkaian ni kita kena buat di surau, di masjid. Sebab kita pergi masjid, kita pergi surau. Kita kena bangunkan ekonomi kita ni supaya esok, kalau kita buat apa semua kita boleh jual di masjid surau. Kita nak ajak supaya kita melangkah mulakan. Ajak orang kita ni beli projek untuk surau dan masjid. Jadi tuan-tuan, saya nak tengok kita buat lah. Tadi saya sebut kata tak apa. Kita tak cerita lagi di surau pun tak apa. Kat jemaah-jemaah tu. Tak ceramah lagi pun tak apa. Sekarang ni yang pertamanya, saya akan register surau tempat saya tu. Surau Taman Desa Kamela. Sebut senang. Surau Taman Desa Kamela. Dia ada nombor akaun dia. InsyaAllah kita akan register keahlian dia dengan menggunakan dengan akaun bank dia. Tak apa. Jadi kita masukkan satu nama tu tak apa. Jadi kita akan daftar dia. Tak apa, dia kena guna satu produk je untuk jadikan ahli. Tak apa, yang ni tak apa. Saya yang daftarkan. Lepas tu Tok Imam dia tak apa. Tok Imam kita kena start. Tok Imam tu kena start guna. Mula dengan Tok Imam dulu. Mula dengan bendahari dulu. Tok Imam dengan bendahari ada tadi. Okey, saya kata Tok Imam kita kena beli. Beli apa? Satu koko ajwa. Dia kata dia memang dia duk minum koko Iman. Kata okey sama. Koko Iman tu CEO dia Bushra Marketing ni samalah koko Iman juga. Jadi tukar tak ada masalah. Masya-Allah tuan-tuan. Jadi Iman pun dia tak hilang dia punya pasaran. Kita kan nak curi pasaran koko Iman, tapi dia juga yang buat ni. Jadi kita dah ada Tok Imam dengan bendahari. Kita ada surau, jadi satu keahlian. Tok Imam duduk bawah surau, bendahari pun duduk bawah surau. Okey. Faham tak? Kita nak sebut kata kita bukan nak hajak Tok Imam tu supaya Tok Imam tu dapat duit. Tak. Sistem kita dia kena atur 7 orang duduk bawah surau tu supaya dia dapat dia punya komisen yang terbanyak.
Jadi kita akan uruskan nanti Tok Imam punya bonus apa semua yang kita gunakan di surau tu, semua kita akan bagi kepada masjid yang 7 orang tu. Hak lebih daripada orang guna tu semua kita nak masukkan di situ. Jadi berapa kita boleh dapat? Okey, saya nak sebut kata, kalau ada 40 orang yang gunakan 40 paket ni dalam masa sebulan, kita boleh dapat lebih kurang dalam 200 ke 250 ringgit. Untuk surau. Lepas tu saya beritahu tak apa, ni harga dia RM25, harga ahli RM23.5. Saya kata Tok Imam tak apa, Tok Imam bayar RM25. RM1.50 lagi saya bagi kat surau. Bendahari pun kata bayar RM25. RM1.50 lagi saya bagi kat surau. Saya akan kumpulkan jualan dekat surau tu, hujung bulan, kita nak cuba buat tengok 31 ni, esok lusa ni, nak daftar tu nak bagi nampak ada akaun e-wallet surau tu masuk berapa banyak, bendahari dapat berapa, Tok Imam dapat berapa, nanti kita nak campur yang bendahari dengan Tok Imam tu masuk dekat surau tu, kemudian hak yang mereka punya untung runcit RM1.50 satu ni pun kita akan masuk, saya akan bank in dalam akaun surau. Kan bagus. Sekarang kita buat projek macam tu. Kita tak usah fikir pasal nak ajak orang berniaga, susah. Kadang orang kita ajak berniaga ni terkebir mata, tak biasa berniaga tak pernah berniaga, nak belajar berniaga lu. Payah tuan-tuan, tak payah. Sekarang kita buat projek ekonomi untuk ummah. Tu saya panggil projek ekonomi ummah. Kita gunakan untuk kita dapatkan. Jadi kita belajar guna setiap bulan satu. Makin ramai orang guna. Itu satu surau. Nanti kita pergi kat masjid. Kalau dalam satu daerah ada berapa banyak masjid, berapa banyak surau. Tidakkah nanti pasaran koko ni akan besar? Apa yang kita boleh fikirkan? Kalau pasaran koko besar, kelang koko tu milik orang kita tu akan jadi kuih besar. Pekerja-pekerja yang akan bekerja di kelang koko tu adalah orang-orang kita yang kita boleh ambil, yang kita boleh bangunkan ekonomi dia. Banyak keperluan tenaga kerja di sana. Tidakkah itu cara kita nak bangunkan ekonomi? Tuan-tuan, ni boleh buat. Tuan-tuan tak payah duduk ni. Tuan-tuan kan sekarang ni masjid-masjid nak tak sumbangan. Masjid tu letaklah dia punya nombor akaun bank dekat ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak abang kat Tok Imam pun, Tok Imam bukan nak marah. Dia marahkah guna dia punya akaun, dia daftarkan ahli masjid tu, kita pakat-pakat guna. Satu bulan-bulan masuk saja duit dekat masjid. Alah, kalau dia tak tahu siapa bagi pun tak apa. Tapi kita nak bagi tahu ni dengan sebab kita nak supaya orang lain boleh ikut macam kita. Ini bukan untuk peribadi kita, tapi untuk umat Islam. Tuan-tuan kena buat macam tu. Kita tak boleh lagi jadi umat yang lemah. Saya selalu cakap umat lemah. Saya bersembang dengan seorang kawan saya. Saya tanya tentang padi ni. Pasal apa kita umat Islam ni tanam padi? Kita nak beli beras tak ada? Tuan-tuan, saya duduk di Kedah tuan-tuan. Jelapang padi. Saya nak beli beras tempatan tak ada tuan-tuan. Keliling saya bendang. Saya keluar pergi tu bendang sana, bendang. Tuan-tuan tahulah. Di Kedah ni bendang ni macam laut. macam nelayan tengok laut. Itulah bendang dia. Jadi tuan-tuan, dengan sebab tu, saya kata kenapa kita lemah sangat. Dan saya sembang lagi dengan memang saya tahu punca dia apa. Kalau saya nak cerita panjang lagi lah. Tapi tak apa tuan-tuan. Kita bukan nak buat program untuk boykot produk Yahudi tak. Kita nak kempen, kita nak ganti guna produk kita. Tak boykot pun tak apa tuan-tuan. Tak usah beli yang ni. Tuan-tuan kena sambut. Saya punya hasrat. Bushra Marketing punya hasrat. Kalau tuan-tuan yang masuk ni, yang dengar ni pun tak sokong, macam mana kita nak bergerak dengan lebih lanjut? Ni buat yang macam saya kata ni. Tuan-tuan buat. Tuan-tuan kalau nak daftarkan masjid surau tempat tuan-tuan,
nak daftarkan kumpulan-kumpulan mengaji ke, kumpulan-kumpulan kita belajar di pondok-pondok ya. Ambil nombor akaun pondok tu, tuan yang ada ni, daftar di bawah pondok tu. Nanti kita tahu nak buat macam mana. Tak payah duduk ceramah-ceramah lagi. Tuan-tuan buat dulu. Tunjuk kat pondok tu boleh dapat sebulan 20, 30, 40 ringgit pun dulu. Tak apa, sekurang-kurangnya kita dah tunjukkan komitmen kita. Jadi nanti kita nak cerita tu senang. Tuan-tuan. Jadi hari ini saya duk dapat idea nak melangkah macam mana. Kalau tuan-tuan duk tunggu nak sembang untuk imam, nak jumpa Tok Imam, tak sah. Lambat tu. Tuan-tuan ambil nombor akaun masjid. Tuan-tuan tengok masjid ni perlukan 10 juta untuk nak bangunkan masjid ni dalam masa 2 tahun. Tuan-tuan ambil nombor masjid tu, akaun dia, tulis daftarkan ahli tu, tuan-tuan pergi ajak orang guna koko ni. Tuan-tuan, tiap-tiap bulan tuan-tuan boleh tanpa disedari. Tuan-tuan duk guna juga koko ni di rumah. Pancuh orang main melawat, kita pun duk minum, anak kita suka minum koko. Koko ni koko tamar. Lagi sedap tuan-tuan. jadi apa salah kita buat macam tu? Tak cerita kat orang lagi tak apa. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan dah boleh kutip nanti, boleh dah bulat dapat sebulan 1,000, sebulan 500, sebulan 300 pun cukup dah. Tuan-tuan kata guna ni, kita bagi 300 dekat tu. Pembinaan masjid nak buat tu, 2 tahun baru nak siap. Tuan-tuan boleh bagi sumbangan. Tuan-tuan buat pun. Walaupun tuan-tuan ajak orang tu menyumbang tu, tuan-tuan, insya-Allah, tuan-tuan, inilah perjuangan. Perjuangan ni bukanlah biarlah saya. Kalau boleh bersyarah macam saya, boleh bersyarah. Tuan-tuan nak bersyarah di masjid, panggil saya. Boleh. Nak buat program masjid, nak bersyarah apa ekonomi. Ekonomi umat Islam. Penting tuan-tuan. Tuan-tuan percaya, Palestin tu peta daripada 1946 tu, ada berapa wilayah Palestin tu? Kita tengok, nanti saya nak tunjuk gambar. Saya nampak ada gambar tadi. Gambar tu dulu-dulu saya tengok dah hilang. Sekarang ni keluar balik. Tinggal Gaza saja yang tinggal. Sekarang ni Gaza tu pun mereka nak halau buat tempat lain. Satu penempatan. Mereka menentukan kita nak duduk di mana umat Islam. Minta maaf lah tuan-tuan, saya nak sebutlah satu benda. Tuan-tuan duk sebut, tak apalah. Tuan-tuan duk sebut kata Yahudi tu penakut lah, takut lah. Bukanlah saya nak abang kata mereka berani. Tapi kalau mereka takut tu pun, daripada tahun 1946 tu, Palestin, seluruh Palestin tu tinggal Gaza saja. Apakah penakut mereka tu merugikan mereka? Mereka duk kuih maju. Ya, kita nak jadikan Bushra Marketing ni sebagai platform untuk jana pendapatan bersama ummah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan berani pun, tanah ayak tuan-tuan duk kuih hilang. Nak buat apa? Tak mahu cakap. Jadi saya tak berapa, bukanlah tak setuju yang kata Israel itu penakut dan sebagainya. Memang mereka takut, tapi mereka ada strategi. Mereka ada strategi nak bangunkan, nak tubuh negara Israel pada tahun 1946 tu. Strategi mereka jadi pada ketika tu, mereka buat sungguh. Dan mereka dah ada perancangan untuk menghalau. Mereka dah ada tempat dah, dekat mana? Dekat bukit apa nak pergi letak orang Yahudi, orang Palestin yang mereka nak halau. Mereka ada keluarkan orang kata surat-surat yang ditauk daripada ni, mengajak orang-orang Palestin untuk pindah ke satu tempat. Kosongkan. Kalau mereka tak kosong, kami bunuh semua. Sebab tu tuan-tuan, bila Islam ni lemah, inilah yang berlaku pada dunia. Betul saya duk sebut tadi. Saya ada nampak buku. Saya tak tahu buku tu di mana dah. Dulu saya dah baca satu buku yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Apa derita dunia apabila Islam mundur.
Inilah dia. Inilah dia yang berlaku dalam dunia hari ini kerana Islam itu mundur dan umat Islam itu adalah seperti buih-buih di lautan. Tuan-tuan kena bangun, kena bangkit. Tuan-tuan kena ada semangat. Semangat tu kita kena minta pada Allah Ta'ala bagi kita semangat. Cikgu Man, Ustaz Zaki, kita nak tumpang-tumpang semangat cikgu dengan Ustaz Zaki ya. Kalau kita lemah, kita kena buat juga. Lemah, kita kena buat juga. Kita kena mohon pertolongan daripada Allah. Kita kena banyak berdoa kepada Allah. Bagi kekuatan kepada kita. Sebab Nabi bangunkan Islam daripada dia seorang. Sekarang ni, berbilion-bilion orang bersama dengan Islam. Kita kena tengok kesusahan, kepayahan Nabi. Jadi tuan-tuan kena bersama. Hak dengar ni tuan-tuan kena ambil langkah yang saya sebut, yang kita boleh buat. Tuan-tuan sendiri yang dengar pun tak boleh beli koko RM25. Satu saja. Tuan-tuan pergi di supermarket beli satu troli penuh tu, saya nak minta RM25 je. Tuan-tuan belanja di supermarket 300, 400, 500. 500, 600. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau kita boleh sambut seruan saya ni, kita sama-sama, insya-Allah banyak benda yang kita boleh lihat kemajuan. Kurang-kurangnya kita ada perancangan lah untuk kita jangan bagi umat Islam di teruk generasi yang akan datang, supaya mereka ada tapak. Tapak untuk mereka bergerak, tapak untuk mereka berpaut. Kan? Umat yang lemah ni macam itulah tuan-tuan. Kalau kuasa tu tak pada Islam, kuasa pemerintahan tidak pada Islam, kuasa ekonomi tidak kepada Islam, jadi kuasa apa sekalipun Islam kena ke depan dalam bidang apa sekalipun, insya-Allah dunia ni akan selamat. Jadi cukup sekarang itu, lajak pukul 11 juga sebab ada soalan. Syarizan, okey, sama-sama kita nanti kalau nak berniaga, yang minat nak berniaga, nak bersama kita, nak join kita, join Busra Marketing, insya-Allah kita sama-sama. Sama-sama berpadu. Sama-sama ada pemikiran yang sama. Kefahaman yang sama. Matlamat yang sama. InsyaAllah kita boleh kuasai pasaran. Kita boleh maju dalam bidang ekonomi. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada yang mengikuti, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah berkati usaha yang sedikit ini. Daripada Kelantan pun Cikgu Man kata terima kasih, orang Kelantan pun ramai juga yang masuk ni. Kita ajak tuan-tuan, kalau ahli-ahli Busra tu tuan-tuan kena buat, jadikan dia punya platform tu untuk kita sama-sama tiap-tiap hari setengah jam, masuk setengah jam yang awal tu. Sebab setengah jam yang awal tu saya bagi ilmu-ilmu tentang produk tu. Kemudian ni nanti kita ada semangat-semangat sikit macam mana kita nak buat kerja dan sebagainya. Ya, sama-sama Ruswati. Ya. InsyaAllah kita ambil nanti tuan-tuan ambillah video saya ni, kadang saya pun tak ada nak buat. Tuan-tuan belajar macam mana video ni kita boleh guna CapCut tu, tuan-tuan ambil part-part yang bagus untuk kita nak sebarkan kefahaman dan sebagainya. Itu cara dia. Saya pun nak buat sikit tapi tak ada lah. Sekali sejam. Kita nak buat video 3 minit. Satu video ni pun saya boleh buat 10 video, 30 video. Kalau 3 minit, kalau sejam boleh 20 video. Kurang-kurangnya 10 video kita boleh buat. Untuk kita nak sebarkan ilmu lah, kita nak sebarkan kefahaman, perjuangan dan sebagainya. Wallahualam. Terima kasih banyak semua. Jumpa lagi esok insya-Allah.